Dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana bernama Sulaiman. Orang ramai datang dari serata pelosok dunia hanya untuk mendengar keputusan bijak baginda. Baginda terkenal dengan kemampuannya melihat masalah yang membingungkan orang lain. Tetapi walaupun raja yang paling bijaksana sekalipun menghadapi cabaran yang kelihatan mustahil untuk diselesaikan. Suatu hari, sebuah kes yang benar-benar memilukan hati tiba di hadapannya. Dua wanita berdiri di hadapan Sulaiman, kedua-duanya mendakwa sebagai ibu kepada bayi yang sama. Bayi itu kecil dan tidak bersalah, dan masa depannya tergantung. Masing-masing wanita berhujah dengan penuh semangat, mengenyam cerita tentang cinta dan kehilangan. Mustahil untuk mengetahui siapa yang bercakap benar. Mahkamah senyap, dipenuhi ketegangan, kerana semua orang tertanya-tanya bagaimana raja akan memutuskan. Mereka memerhatikan Sulaiman, mengharapkan keajaiban kebijaksanaan. Setelah mendengar dengan teliti, Raja Sulaiman bersuara, suaranya jelas dan tegas. Baginda meminta sebilah pedang. Bawakan aku sebilah pedang, perintahnya, dan bahagikan anak yang masih hidup ini kepada dua. Berikan separuh kepada setiap wanita. Satu nafas terkesiap terdengar di kalangan orang ramai. Bagaimana mungkin raja yang bijaksana mencadangkan perkara yang begitu dahsyat? Sudah tentu, ini adalah putaran kejam, badai ketidakadilan. Orang ramai berbisik-bisik, terkejut dengan kata-katanya. Mereka percaya kebijaksanaannya yang terkenal telah meninggalkannya pada saat sukar ini. Bagaimana seorang ibu sejati boleh bersetuju dengan tindakan yang mengerikan itu? Tetapi kemudian, sesuatu yang luar biasa berlaku. Salah seorang wanita, wajahnya penuh ketakutan dan air mata, menjerit. Tidak, tuanku, tolonglah, dia merayu, suaranya bergetar. Janganlah cederakan anak itu, berikan sahaja bayi itu kepadanya, biarkan anak itu hidup. Cintanya terhadap bayi itu begitu kuat sehingga dia lebih rela menyerahkannya sepenuhnya daripada melihatnya dicederakan. Dia mahu bayi itu hidup, tidak kira siapa yang membesarkannya. Wanita kedua pula, tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk, nampaknya berpuas hati dengan idea membahagikan anak itu. Dia dengan tenang bersetuju dengan cadangan dahsyat raja itu. Dia tidak kelihatan peduli tentang nyawa bayi itu, hanya tentang mendapatkan bahagian yang adil daripadanya. Senyuman penuh pengertian menyentuh bibir Raja Sulaiman. Baginda telah melihat melalui badai kekeliruan. Berikan bayi yang hidup kepada wanita pertama, isytiharnya. Dialah ibu yang sebenarnya. Mahkamah menghela nafas lega dan kagum. Kebijaksanaan Sulaiman sekali lagi bersinar terang. Wanita yang benar-benar menyayangi anak itu telah menunjukkan hatinya. Dia sanggup melepaskan segalanya, bahkan dakwaannya sendiri untuk melindungi anaknya. Tindakannya yang tidak mementingkan diri, yang lahir dari cinta keibuan yang murni, mendedahkan kebenaran serta-merta. Sikap acuh tak acuh wanita lain membuktikan penipuannya. Kisah ini mengajar kita pelajaran yang kuat tentang ribut kehidupan. Kadang-kadang, keadaan kelihatan suram, tidak adil atau bahkan mustahil. Kita mungkin merasa seperti berada di tengah-tengah angin puyuh, tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi sama seperti Raja Sulaiman, kita sering perlu melihat lebih dalam daripada apa yang kelihatan pada mulanya. Ibu yang sebenar tidak cuba memenangi pertempuran, dia hanya bertindak dari tempat cinta dan kebenaran yang mendalam. Dan pada saat itu, badai, kekeliruan pecah, dan sinar mentari, kebenaran muncul. Hidup akan melemparkan banyak cabaran ke arah kita, menguji kesabaran dan hati kita. Apabila menghadapi kesukaran, ingatlah cerita ini. Jangan terpedaya dengan penampilan luaran atau keputusan yang keras. Kadang-kadang, jalan untuk mencari sinar mentari semula adalah melalui tindakan kepedulian yang tulus, pengorbanan, dan komitmen yang teguh terhadap apa yang benar. Harungi ribut anda dengan hati yang tulus, dan anda akan sentiasa menemui jalan menuju cahaya. Langgan Malai Report untuk lebih banyak cerita legenda yang mengajar kita kebenaran abadi.